wabarakatuh. Kami dari kumpulan 13 ingin mempersembahkan video pendidikan pencegahan dadah bagi subjek pemilihan dan pengurusan penagihan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Semasa bersama saya, Atir Haris. Pemandu trailer yang melanggar tercambat dalam pembinaan di lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Klang SUKE berhampiran Desa Tun Razak pada Rabu didapati positif dadah. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur Assistant Commissioner Zulkifli Yahya berkata, suspek berusia 40 tahun didapati positif metafetamin selepas ujian saringan air kencing di Ibu Pejabat Dang Wangi. Menurutnya, pada kejadian itu, pemandu van kilang Muhammad Fairuz Muhammad Yusof 47 tahun mengalami patah tulang bahu sebelah kiri, bengkak pada paru-paru dan berlaku pendarahan dalaman. Dua lagi penumpang van, Zaitun Zainal 54 tahun tercedera kaki sebelah kiri, manakala Zakia Yaakob 51 tahun cedera betis kiri. Mangsa yang meninggal dunia ialah Norina Edwin Abdullah 47 tahun dan Nur Hayati Abdullah 42 tahun. Berita seterusnya, seorang doktor yang bertugas di sebuah hospital kerajaan antara 6 yang ditahan selepas disyaki terbabit dengan aktiviti pengedaran dadah di sebuah rumah di Taman Seri Manja, Petaling Jaya pada Khamis. Menurut Assistant Commissioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid, kesemua 6 yang ditahan berusia antara 26 hingga 30 tahun. Pemeriksaan di dalam rumah berkenaan menemui dan merampas 11 paket plastik luksinar berisi ketulan mampat dipercayai dadah jenis ganja bernilai RM4,900 serta wang tunai sebanyak RM1,450. Polis turut merampas 4 buah kereta dan sebuah motosikal bernilai RM139,500. Ujian saringan awam mendapati 5 suspek positif dadah. Pengulas lanjut pihaknya percaya ganja yang dirampas tersebut boleh dibekalkan kepada kira-kira 1,913 penagih. Hasil semakan juga mendapati kesemua suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian sahaja daripada saya. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurul Aina Soleha. Dalam perkembangan terkini pada hari ini merujuk kepada laman web rasmi Agensi Antidadah Kebangsaan, kita terus melihat kepada paparan statistik pelibatan penyalahgunaan dadah dalam sektor pekerjaan bagi tempoh Januari sehingga Jun pada tahun 2020. Mengikut kategori pekerjaan daripada sektor swasta telah menunjukkan jumlah angka seramai 23,485 orang telah terjebak dalam ketagihan dadah. Ini juga turut menunjukkan sebanyak 24.6% daripada kalangan pekerja swasta menjadi penagih dadah. Seterusnya, dalam sektor kerajaan didapati 0.8% iaitu seramai 785 orang terlibat dalam ketagih dadah. Menurut Datuk Izhar Abu Talib, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Agensi Antidadah Kebangsaan, berdasarkan statistik pada tahun 2018, seramai 300 daripada 27,900 kaki tangan awam telah didapati positif dadah setelah menjalani ujian air kencing. Melihat kepada pekerja sambilan telah merekodkan 2,933 penagih dadah sepanjang tempoh Januari sehingga Jun pada tahun 2020 yang menunjukkan 23.8% daripada sektor pekerjaan. Selanjutnya, pekerjaan bagi sektor buruh seramai 14,061 orang iaitu 14.7%, manakala sektor pekerjaan iaitu bekerja sendiri menunjukkan jumlah 12,241 orang adalah sebanyak 12.8% yang telah terjebak dalam ketagihan dadah. Jadi secara rumusnya ini telah menunjukkan jumlah penagih dadah daripada sektor swasta telah merekodkan peratus yang sangat tinggi dibandingkan 4 sektor pekerjaan yang telah dipaparkan tadi.
Bahkan bagi sektor pekerjaan kerajaan yang menunjukkan sedikit jumlah peratusan daripada kaki tangan awam yang telah ketagihan dadah sepanjang tempoh Januari sehingga Jun pada tahun 2020. Masalah ketagihan dadah merupakan isu global yang sangat besar yang perlu diberi perhatian dalam kalangan pekerja. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan segera, maka ini akan memberi impak yang besar terhadap produktiviti organisasi dan imej negara. Sekian daripada saya. Terima kasih. Kita masuk kepada maksud dadah. Dadah atau drug dikenali sebagai bahan atau kimia yang amat berbahaya kepada individu yang menggunakannya kerana ia mengubah cara minda dan tubuh manusia berfungsi. Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia 1990, dadah ialah sebarang bahan atau bahan kimia yang digunakan pada tubuh badan manusia atau haiwan untuk menyiasat, merawat, mencegah penyakit atau memperbaiki keadaan kesihatan. Selain itu, Abdullah Ghaffar Taib 1995 mendefinisikan dadah sebagai bahan yang mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan seseorang daripada segi fizikal, mental, emosi dan tingkah laku pengguna apabila disalahgunakan. Terdapat pelbagai jenis dadah dan setiap satunya mempunyai keistimewaan tersendiri. Keistimewaan ini merujuk kepada keseronokan penggunanya dan ia memberi impak yang berbeza antara satu jenis dadah dengan jenis dadah yang lain. Setiap jenis dadah adalah berbeza dari segi nama, bentuk, warna, ciri-ciri dan kesan kepada pengambilannya. Di sini Cik akan terang 5 jenis dadah. Yang pertama, dadah perangsang. Dadah jenis ini mampu merangsang sistem saraf, pusat dan otak. Kegunaannya adalah untuk meningkatkan daya kekuatan diri untuk tujuan tertentu. Ianya memberi kesan seperti ketagihan, tidak waras, gila dan perubahan emosi. Yang kedua, dadah penekanan. Ianya digunakan dalam perubatan sebagai ubat tidur bagi mengubati penyakit yang susah untuk tidur. Serta ia digunakan untuk mendapat ketenangan sementara waktu akibat daripada pelbagai masalah. Kesan daripada dadah jenis ini ialah kesukaran berfikir, gangguan emosi serta tidak sedarkan diri. Akhirnya ia menyebabkan kematian. Yang ketiga, dadah halusinogen. Mereka yang mengambil dadah jenis ini akan mengalami halusinasi yang melampau serta memberi tafsiran yang salah dalam penggunaan deria. Kesannya, ia menyerupai tingkah laku pesakit mental yang hilang pertimbangan diri. 4. Dadah narkotik. Dadah narkotik merupakan dadah yang paling bahaya. Dalam bidang perubatan, dadah jenis ini digunakan untuk melegakan kesakitan terutamanya di kalangan pesakit bara yang kronik dan seseorang yang menghadapi kemalangan. Tetapi, kadang-kadang dadah ini disalahgunakan untuk meningkatkan rasa keseronokan yang keterlaluan. Dadah yang kelima, dadah psikoterapi. Merujuk kepada jenis dadah yang dihasilkan menggunakan bahan sintetik di mamal-mamal haram. Ia didapati dalam bentuk serbuk, kristal dan pil. Penggunaannya lebih berbahaya kerana ia menyebabkan penggunanya menjadi ganas selain boleh menyebabkan kerosakan otak. Sekarang saya akan menerangkan beberapa faktor dan kesan apabila seorang pekerja itu terlibat dengan pengambilan dadah. Kita akan mulakan dengan faktor dahulu. Antara faktor yang kita boleh lihat ialah pertama sekali ialah tekanan kerja. Tekanan kerja boleh menyebabkan seseorang pekerja itu terlibat dengan dadah. Yang kedua pula, tempoh masa kerja yang terlalu lama. Yang ketiga pula, giliran bekerja yang tidak menentu selain keadaan tempat kerja yang teruk atau bahaya. Yang keempat, perubahan organisasi. Perubahan organisasi misalnya berpindah tempat kerja atau pertindaan kerja turut menjadi faktor seseorang pekerja itu terlibat dengan dadah. Dan akhir sekali, terpengaruh dengan rangkasa kerja. Seterusnya, kita lihat pula antara kesan seseorang pekerja itu terlibat dengan dadah. Antaranya ialah pertama sekali, kualiti kerja yang tidak konsisten. Yang kedua pula, cuai dan sering melakukan kesilapan.
Yang ketiga, mengalami masalah kewangan. Yang kelima, mengelak dari rakam sekerja. Dan akhir sekali, penampilan diri semakin merosot. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hari ini saya akan memubual salah seorang bekas penagih dadah iaitu Cik Khairul Nisa atau dikenali dengan nama mesra Cik Nisa. Jadi saya akan teruskan temubual kita dengan soalan pertama. Cik Nisa boleh kurangkan seberingkas mengenai diri Cik Nisa? Okey, nama saya Nur Khairul Nisa binti Kifli. Saya berumur 28 tahun. Saya asal dari Kuala Terengganu dan saya bekerja di Kuala Terengganu sebagai seorang kerani di sebuah pejabat di sini. Okey, berapa lama Cik Nisa terjebak dengan najis dadah ni? Boleh tak ceritakan sedikit mengenai pengalaman Cik Nisa? Okey, saya mula terjebak dengan dadah masa saya berumur 25 tahun. Iaitu ketika setelah 3 bulan saya bercerai dengan suami saya. Masa tu saya teramatlah stres, tekanan yang melampau. Lepas tu kawan sekerja saya mengajak saya untuk pergi ke kelab malam, kononnya untuk melepaskan stres. Saya pun ikut je lah. Lepas tu dia memberikan saya dadah, katanya boleh menghilangkan stres. Saya tahu dadah tu bahaya tapi saya cuba je. Sebab apa pun saya tak tahu, tapi saya rasa saya nak cuba. Lepas saya cuba tu saya mula ketagih. Lepas saya ketagih, start dari itu saya mula menjadi seorang penagih dadah yang tegar. Okey, diteruskan dengan soalan yang ketiga. Bagaimanakah keadaan kehidupan Cik Nisa setelah berjaya pulih dari ketagihan dadah? Okey, selepas saya pulih daripada ketagihan dadah tu, macam biasalah masyarakat kita kan suka memandang serong dekat penagih dadah. Dekat bekas penagih dadah pun dia akan mandang serong. Jadi memang masyarakat sekeliling saya memandang serong lah terhadap saya. Yang menyokong saya adalah keluarga saya, rakan-rakan saya. Disebabkan oleh ada sokongan, jadi saya kuat. Tak kira apa yang berlaku, hidup mesti diteruskan. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Apakah yang menjadi penguat ataupun pendorong hidup Cik Nisa untuk terus berubah meninggalkan najis dadah ni? Antara penguat dan pendorong kepada saya untuk berubah adalah macam saya sebut tadi, keluarga, rakan-rakan. Mereka ni bagi sokongan yang kuat untuk saya berubah. Walaupun orang sekeliling memandang serong, berkata benda-benda yang negatif terhadap saya, tapi rakan-rakan rapat dengan keluarga tak pernah berhenti untuk menyokong saya. Selain itu, diri sendiri. Kalau diri sendiri tak nak berubah, siapa pun bagi pandangan, siapa pun bagi sokongan, kita tak akan dapat berubah. Itu je. Okay, untuk soalan terakhir, apakah harapan dan pesanan yang boleh Cik Nisa berikan kepada masyarakat luar di sana mengenai najis dadah ni? Okey. Nasihat saya kepada masyarakat di luar sana, kalau boleh tolong jauhi dadah. Kalau ada rakan yang terlibat dengan dadah, yang pertama sekali tolong nasihatkan mereka, tolong bawa mereka untuk berubah. Kalau mereka tak nak berubah, tolong jauhkan diri daripada mereka. Jangan jadi macam saya dah terjebak, susah untuk pulih. Tapi Alhamdulillah sekarang saya dah pulih. Dan saya harap masyarakat memang buka mata luas untuk tidak terlibat dengan dadah. Sebab kalau dah terlibat, susah untuk hadap masyarakat. Lepas tu kita pun akan jadi susah. Kesihatan kita pun tak akan menjadi okey lepas tu. Itu je lah. Okay, baiklah. Selesai sudah temu bual kita pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Cik Nisa kerana sudi meluangkan masa untuk temu bual secara online dan saya. Jadi terima kasih sekali lagi. Okay, sama-sama. Sekian sahaja dari kumpulan kami. Semoga video ini dapat memberikan pengajaran dan pembelajaran tentang bahayanya dadah. Ingatlah, bersama kita perangi dadah, hidup sihat tanpa dadah. Akhir sekali, katakan tidak pada dadah.